Aisyah yang menjaga ayah dan juga ibunya, tetapi berbezanya menggunakan inovasi teknologi lah, kren tadi tu. Ikhtiar dan bijaknya si Aisyah ini untuk mengadaptasikan dirinya untuk memastikan kualiti kehidupan terjaga bagi kedua ibu bapanya. Kita bersama mereka, Aisyah Ishak, anaknya bersama dengan Encik Ishak Ahmad dan iaitu ayahnya di Kraton Muazzam Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di atas ni kita ada abangnya. Cik Muhammad Isa, difahamkan cikgu dekat Lawas. Assalamualaikum cikgu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi cikgu. Apa khabar kita? Okey, dekat Sarawak pula. Okey. Terus saja nak tanya kat Aisyah lah kan. Aisyah, terlebih dahulu kami kat sini lihat kegigihan Aisyah yang menjaga ayahnya seorang-seorang difahamkan, sebab abang-abang semua bekerja, ada yang dah berkeluarga. Jadi bagaimana Aisyah boleh melihat antara inisiatif yang Aisyah lakukan ini dengan menggunakan teknologi-teknologi ini untuk membantu memberikan pertolongan kepada ayah ni, Aisyah? Saya kurang dengar, minta maaf ya. Oh, tak dengar. Okey. Tak pernah dengar. Tak dengar. Okey, sekarang dengar tak suara kami? Dengar? Kurang jelas. Kurang jelas. Aisyah, okey. Dengar tak sekarang? Aisyah, kita nak tahu sokongan yang Aisyah dah sediakan untuk mak ayah. Mungkin kita nak mulakan dengan apa yang membantu Aisyah mencari ikhtiar menggunakan peralatan-peralatan ni. Silakan Aisyah. Saya menggunakan kren yang bertular, yang maksudnya tular tu kan. Saya menggunakan itu untuk angkat ayah saya permulanya. Setiap pagi saya akan menggunakanlah untuk angkat dia mandi. Lepas tu selepas subuh tu kita akan makan. Bila dah siap makan dia akan berehatlah dekat katil yang disediakanlah kan. Lepas tu bila dah tengah hari tu untuk makan tengah hari tu saya akan gunakan kren tu juga. Jadi kalau gunakan kren tu dia tak rasa, badan dia tak rasa sakit lah. Kalau sebelum ni saya angkat macam biasa je kan. Angkat ayah guna kudrat kita sendiri, kita pun akan rasa penat. Bapak pun akan rasa sakit. Jadi dengan menggunakan kren tu alhamdulillah lah dia betul-betul membantu saya secara tak langsung. Saya pun tak berapa penat dan ayah pun tak rasa sakit. Dan ibunya sekarang pun mak pun kena stroke. Kan? Jadi gunakan kaedah yang sama, buat yang sama untuk mak saya, untuk pergi mandi, untuk makan. Jadi kren ni dia punya perjalanan dia tu, dia memang sepanjang kat rumah lah sampai ke bilik air dan sebagainya. Dia panjang laluan kren ni. Di situ saja. Oh, kat situ je. Memang di situ sajalah. Kalau nak bergerak pun hanya menggunakan wheelchair sajalah. Nak pergi ke tandas ke, makan ke kan. Aisyah, mana Aisyah dapat orang kata idea untuk pergi online nak cari barang-barang peralatan ni? Aisyah sebelum ni ada kekangan ke ataupun siapa yang bagi tips ke Aisyah untuk cari online ni barang-barang peralatan semua ni? Cadangan untuk buat kren tu semua daripada bapa saya sendirilah. Dia yang mencadangkan, cuba cari peralatan yang memudahkan saya untuk angkat ayah saya lah. Jadi saya pun cubalah korek-korekkan dekat beli secara online. Kita tengok apa yang bersesuaian, yang boleh memudahkan saya dan bapa saya sendiri. Okey, kita nak dengarkan suara Cik Ishak lah. Assalamualaikum Cik Ishak. Waalaikumsalam. Cik Ishak, macam mana pagi ni? Keadaan sihat Cik Ishak? Alhamdulillah, pagi ni rasa ceria sikit. Alhamdulillah. Gembira kami lihat Cik Ishak ceria dekat sana. Cik Ishak, seperti mana yang Aisyah katakan tu, Cik Ishak punya idea nak mencari sesuatu untuk nak tolong Cik Ishak dan sebagainya. Macam mana tu Cik Ishak boleh gambarkan tu atas pertolongan Aisyah ni? Sebenarnya untuk beli peralatan ni saya pernah juga bekerja dengan Petronas Gas dulu. Jadi saya pernah angkat menggunakan kren kan. Jadi saya teringat benda berat boleh angkat, kalau cari yang kecil mungkin boleh angkat. Saya itu je yang saya ingatkan. Jadi
Pakcik ataupun Encik Ishak pun ialah nak meringankan si Aisyah ni untuk terus membantu Encik Ishak. Kita nak tanya kepada Encik Isa pula yang ialah sebagai seorang abang, sebagai seorang anak juga, kita juga ingin memberikan bantuan sebaik mungkin, tetapi kata ada komitmen yang di sebelah sana sebagai seorang guru. Dia melihat usaha adik Encik Isa sendiri menjaga ayah, menjaga ibu. Bagaimana perasaan sebagai abang dan apakah mungkin antara bantuan yang dihulurkan oleh Encik Isa sendiri untuk memudahkan Aisyah ni? Okay, terima kasih. Berkenaan dengan Aisyah, itu adik saya ni, saya melalui siaran langsung ni saya rasa saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada adik saya, Aisyah. Terima kasih banyak-banyak sebab abang memang tak dapatlah nak bantu macam Aisyah sebab abang bekerja jauh di Sarawak ni. Itulah. Kalau ikutkan sebagai seorang abang sulung ni, memang sepatutnya saya rasa saya yang berada di tempat Aisyah itulah. Sebab abang sulung kan, jadi itu sebenarnya tanggungjawab saya lah. Tapi apakan daya, sudah 11 tahun saya di sini. Dan hanya sekarang ni apa yang mampu saya lakukan, saya berdoa saja kepada kedua ibu bapa saya, semoga mereka kembali sembuh. Saya berdoa kepada Aisyah, semoga dia dapatkan tamatkan pengajian dia, dan juga saya berdoa agar saya sendiri dapat segera berpindah ke Semenanjung agar saya dapat berbakti kepada orang tua saya. Samping itu berkenaan dengan keuangan tu memang akan sentiasa kami adik-beradik memang akan membantulah. InsyaAllah. Memang kami buat satu. Ya, itulah dia kan. Ada 8 adik-beradik ni kan. Itulah dia. Ada orang cakap macam mak ayah kita ni mampu untuk nak membesarkan kita ni kan. Kita yang anak-anak ramai-ramai tak kalah tak boleh nak jaga apa semua kan. Tapi alhamdulillah kita lihat keluarga Aisyah ni semuanya tolong-menolong. Siap cipta bukan cipta tapi membeli alat untuk memudahkan penjagaan ini. Okey, dari segi aktiviti harian ni, dengan ceritanya tadi Aisyah pun dah cakap bangun pagi semua kan. Jam 5:30 pagi bangun subuh apa semua kan. Okey, jadi untuk rutin harian ayah ni bagaimana pula Aisyah? Sebab yelah Aisyah pun dengan ceritanya masih lagi belajar secara dalam talian. Jadi bagaimana pengkhususan itu, masa yang diberikan tu, apa aktiviti yang mungkin boleh dikongsikan? Okey, macam dalam pukul 6 pagi tu, sekarang ni kan mak saya pun dah sibuk kan. Jadi yang mandikan ayah saya, abang saya lah. Okay. Kami bahagikan tugas. Itu saya. Tapi disebabkan kedua-dua jatuh sakit, jadi abang akan uruskan ayah, saya akan uruskan mak saya lah. Abang saya Fitri Ishak lah. Okey, lepas kita dah siap-siap, dah mandikan, dah semayang subuh, ayah saya akan sarapan lah. Sarapan sama ada saya masak ataupun kalau tak sempat, kadang tak sempat sebab ada kelas kan, saya beli je lah. Saya beli. Okey. Abang pun dia pun bekerja. Dia bekerja di praktikal di kawasan yang berdekatan dekat sini. Right. Jadi bila pukul 8 lebih tu kami tinggal bertiga sajalah. Jadi waktu tengah hari tu sementara saya nak siapkan makanan, mak dan ayah saya akan berehat dan saya akan siapkan makanan. Bila dah siap, saya kadang-kadang sama ada mak ayah saya larat untuk bangun, saya akan bagi makan di meja lah. Tapi kalau diorang pun tak larat nak bangun, saya hanya bagi di katil saja, katil masing-masing. Baik. Okey. Bagi dekat katil masing-masing sebab tak larat kan. Gila-gila lah, saya suapkan ayah, saya suapkan mak. Kena gila-gila lah. Sebab saya seorang kan. Yeah. Okey. Lepas tu bila petang tu dalam pukul 6, masa tu abang pun dah balik. Abang lah yang akan uruskan ayah untuk mandi, untuk solat. Saya uruskan mak untuk persiapan malam lah. Itu saja. Baik Aisyah, saya mendengar perkongsian Aisyah ni, Aisyah dengan kata suara yang cukup tenang ya. Saya pasti Aisyah memerlukan begitu banyak kesabaran untuk mengimbangi bukan sahaja ialah kesihatan ibu dan ayah, tapi Aisyah juga seorang penuntut, masih belajar lagi dan juga rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Bagaimana Aisyah sendiri sebagai seorang individu mencari kekuatan itu, menguatkan semangat Aisyah untuk meneruskan rutin ini setiap hari pada masa yang sama, mengejar masa depan Aisyah juga? Kongsikan bersama kita. Pada saya, alhamdulillah lah semuanya berjalan dengan lancar. Kelas online saya pun
okey kan, bila saya kelas online, mak dan ayah saya akan fahamlah kan. Semasa saya kelas online, mereka akan duduk saja, tak mengganggu saya. Lepas tu pada saya kelas online ni tak mengganggu pun dan saya okey je. Tak rasa macam terganggu, kena jaga mak ayah, kena belajar. Pada saya semuanya stable saja, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey, nak tanya kepada abangnya Cik Isa. Cik Isa duduk jauh ni di Lawas Sarawak. Jadi andai kata Aisyah ni suatu hari nanti mungkinlah meninggalkan rumah, sambung belajar ataupun mungkin sepaling dah bekerja kan. Jadi apa perancangan Isa selaku abang kepada Aisyah ni untuk nak membantu lagi ayah dan juga mak di kampung tu? Bagaimana Isa? Itulah, diorang ni sebenarnya banyak berahsia juga dengan saya sebenarnya. Saya ada dengar daripada mulut kakak saya lah menyatakan bahawa Aisyah dia cakap dia macam nak stop dululah pengajian dia jaga kedua ibu bapa saya tu. Jadi di situ saya terfikirlah juga, kalaulah dia dipanggil untuk ke sana, bagaimanakah cara untuk menjaga kedua ibu bapa ni? Saya pun belum dapat lagi sebenarnya macam mana betul cara-caranya untuk berfikir, adakah untuk bagi mungkin kakak dengan adik-beradik saya yang lain lah terpaksa ambil. Kalau saya masih duduk di jauh lah, duduk di Sarawak ni. Tapi kalau saya harapkan, apa yang saya harapkan, saya sudah dapat pindah lah agar saya dapat dekat dengan orang tua dan saya ambillah balik tugas Aisyah untuk saya jaga bapa saya. InsyaAllah. Kita pun doakan percaturannya pun kita doakan yang terbaik lah. So tentunya Aisyah memang banyak berbakti dan Aisyah masih juga perlu menuntut pengajian dan sebagainya. Aisyah sebagai seorang yang sangat-sangat kuat kita betul-betul bangga dan kagum dengan Aisyah, kekuatan Aisyah ni. Apa yang boleh diberikan sebagai kata-kata semangat lah mungkin bagi keluarga lain yang mungkin menghadapi ataupun perlu menjaga kedua ibu bapa, ahli keluarga yang memerlukan perhatian sebegini, apa antara nasihat yang Aisyah boleh berikan untuk menguatkan semangat semua? Silakan Aisyah. Pada saya, sekiranya diberi peluang untuk menjaga mak dan ayah, rebutlah peluang itu sehabis baik. Sebab ia adalah ladang pahala kita kan. Mereka pun, jika mereka tiada ganti. Jadi, cuba rebut peluang tu, cuba rebut ladang pahala sehabis baik dan supaya nanti, suatu hari nanti, kita tak rugi dan kita sentiasa insyaAllah akan dapat balasan yang baik juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Kita nak dengarkan kata-kata daripada ayahnya lah, Encik Ishak. Mungkin Encik Ishak boleh ambilkan kesempatan ini untuk memperkatakan sesuatu lah kepada anak-anak yang memberikan pertolongan ini kepada Encik Ishak. Silakan. Apa kata-kata untuk anak-anak? Belum lidah kata. Jadi saya haraplah semua jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah. Dan harapan saya lah kepada yang berkenaan lah supaya anak saya duduk jauh di Lawas tu dapatlah bertukar ke Semenanjung dan berada dekat dengan saya. Jadi mudah-mudahan sekiranya apa-apa hal yang berlaku pada Aisyah, tanggungjawab tu bolehlah diambil oleh abangnya pula, Muhammad Isa. Itu saja harapan saya. InsyaAllah. Amin. Semoga dipermudahkan. Okey. Cikgu Isa pula. Silakan. Mungkin ada kata-kata yang ingin diberikan khususnya kepada adik yang banyak juga membantu. Silakan. Yang pertama saya doakan agar kedua ibu bapa saya kembali sihat. Amin. Saya doakan juga agar Aisyah dan adik-adik saya yang 2 orang lagi tu dapat tamatkan pengajian mereka. Dan saya harapkan agar masyarakat di luar sana agar mengambillah idea ini, jadikanlah dia sebagai idea yang baik untuk memudahkan orang-orang yang sakit ni, orang-orang yang terlantar ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak TV3, pihak I yang mengangkat kisah keluarga kami ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa ketiga-tiganya. Terima kasih kita ucapkan kepada Aisyah, Encik Ishak Ahmad dan juga Encik Muhammad Isa meluangkan masa. Kita mendoakan kekuatan semualah untuk terus melalui hari-hari yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekal kuat semua. Betul.